Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video explanation bagi assignment kos ITD 11703 subjek Seni Bina Komputer by Dr. Fatimah. Dalam video ini kami akan memberi explanation untuk menjawab soalan-soalan yang diberi bagi assignment ini. Saya Syakira Said bersama dua orang rakan seperjuangan saya iaitu Siti Sarah dan juga Umi Umairah akan memberi explanation tentang video assignment ini dengan lebih lanjut. Selamat menonton. Bagi soalan yang pertama, saya akan menyenaraikan kaedah-kaedah untuk mengakses unit data in memory. Kaedah yang pertama adalah kaedah akses berurutan. Dalam kaedah capaian memori berurutan ini, memori perlu diakses dalam urutan linear tertentu. Dalam hal ini, mekanisme baca tulis bersama digunakan dan ianya mesti dipindahkan dari lokasi semasa ke lokasi yang diinginkan dengan melewati dan menolak setiap catatan perantaraan. Oleh hal yang demikian, masa yang diambil untuk mengakses data dengan menggunakan kaedah ini bergantung kepada lokasi data tersebut. Contoh akses berurutan adalah seperti cakra magnetik, pita magnetik dan memori optik. Kaedah yang kedua adalah kaedah akses rawak. Dalam kaedah akses rawak ini, kaedah ini tidak memerlukannya untuk berkaitan dengan lokasi fizikal maupun lokasi lain. Oleh hal yang demikian, mana-mana lokasi boleh dipilih secara rawak dan dialamatkan secara langsung dan diakses. Manakala waktu yang diambil untuk mengakses lokasi tertentu adalah bergantung kepada urutan akses sebelumnya. Contoh akses rawak adalah ingatan semikonduktor seperti RAM dan ROM. Kaedah yang ketiga adalah kaedah akses langsung. Kaedah akses langsung dapat dilihat sebagai gabungan kaedah akses berurutan, di mana kaedah ini melibatkan mekanisme baca bersama. Walau bagaimanapun, blok atau rekod individu mempunyai keunikan alamat berdasarkan lokasi fizikal. Dalam hal ini, akses dicapai secara langsung untuk mencapai kawasan umum yang ditambah pencarian, perhitungan atau penantian berurutan untuk sampai ke lokasi akhir. Contoh akses langsung adalah peranti memori seperti cakra keras magnetik. Dan yang terakhir adalah kaedah akses bersekutu. Kaedah akses bersekutu adalah jenis kaedah akses rawak khas yang membolehkan seseorang membuat perbandingan lokasi bit yang diinginkan dalam satu kata untuk padanan yang ditentukan dan melakukannya untuk semua kata secara serentak. Oleh itu, satu perkataan diambil berdasarkan sebahagian isi kandungannya daripada alamatnya. Sebagai contoh, memori akses rawak biasa, lokasi kaca tersebut mempunyai mekanisme pengalamatannya yang tersendiri dan waktu pengambilan tetap bebas dari lokasi atau corak akses sebelumnya. Contoh akses bersekutu adalah memori kaca. Bagi soalan 1B pula, saya akan menerangkan perbezaan di antara tiga jenis pemetaan iaitu pemetaan langsung, pemetaan bersekutu dan juga pemetaan set bersekutu. Yang pertama adalah pemetaan langsung. Pemetaan langsung dikenali sebagai teknik yang termudah kerana ianya memetakan setiap blok memori utama ke dalam satu barisan kaca. Dalam pemetaan langsung ini, kita perlu tetapkan setiap blok memori ke baris tertentu dalam kaca. Sekiranya garis sebelumnya diambil oleh blok memori, ketika blok baru perlu dimuat, maka blok lama akan dibuang. Seterusnya, ruang alamat dibahagikan kepada bidang indeks, dua bahagian dan medan tag. Kaca digunakan untuk menyimpan medan tag manakala selebihnya pula akan disimpan di memori utama. Seterusnya, pemetaan bersekutu. Dalam pemetaan jenis ini, memori bersekutu digunakan untuk menyimpan kandungan dan alamat kata memori. Sebarang blok boleh masuk ke mana-mana baris kaca. Hal ini bermaksud bit ID kata digunakan untuk mengenal pasti kata mana di blok yang diperlukan. Ini membolehkan penempatan perkataan di mana-mana tempat dalam memori kaca. Hal ini menyebabkan pemetaan ini dianggap sebagai bentuk pemetaan yang terpantas dan paling fleksibel di antara jenis pemetaan yang lain. Pemetaan bersekutu ini juga berbeza dengan pemetaan langsung, di mana pemetaan bersekutu ini membenarkan setiap blok memori utama dimuat ke mana-mana baris kaca. Yang terakhir adalah pemetaan set bersekutu. Bentuk pemetaan ini adalah bentuk pemetaan langsung yang disempurnakan di mana kelemahan pemetaan langsung dihapus. Set bersekutu menangani masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, kita akan mengumpulkan beberapa baris bersama-sama bagi membuat satu set, yang kemudiannya sekatan dalam memori dapat memetakan ke salah satu baris set tertentu. Pemetaan set bersekutu ini membolehkan setiap kaca yang ada di kaca dapat memiliki dua atau lebih kata dalam memori utama untuk alamat indeks yang sama. Selain itu, set pemetaan kaca bersekutu ini menggabungkan teknik pemetaan
kaca langsung dan bersekutu terbaik di mana kaca terdiri daripada sejumlah set yang masing-masing terdiri daripada sebilangan baris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah binti Razman. Jadi saya akan memberi penerangan tentang soalan 2E. Soalannya berbunyi, a set associative cache consists of 32 lines or slots divided into 4 line sets. Main memory contains 4K blocks of 128 words each. Show the format of main memory address. Seperti yang kita tahu, format alamat memori utama ni terdiri daripada tag, set dan juga word. Jadi untuk menjawab soalan ini, step yang pertama kita perlu mencari bilangan bit yang diperlukan untuk medan set. Itu diberi bilangan baris atau slot cache iaitu 32 dibahagikan kepada set 4 baris. Bahagikan 32 dengan 4 di mana ia akan menghasilkan 8 baris. Oleh kerana cache dibahagikan kepada 4 set dengan 8 baris setiap satu, ia memerlukan 4 bit untuk medan set yang menunjukkan pemetaan bersekutu set 4 arah. Oleh itu, bilangan bit yang diperlukan untuk medan tag adalah 4 bit. Step yang kedua, kita perlu mencari bilangan bit yang diperlukan oleh medan tag. Ukuran memori utama adalah 4K, iaitu 4 darab 1024, di mana ia akan menghasilkan 4096 lokasi memori. Bilangan bit yang diperlukan untuk nominal pasti 4096 lokasi memori adalah 2 kuasa 12 sebab 2 kuasa 12 akan menghasilkan 4096. Itu 12 bit terdiri untuk medan set dan juga medan tag. Untuk kita kira bilangan bit untuk medan tag ni, kita boleh buat satu persamaan, iaitu set ditambah dengan tag bersamaan dengan 12. Okey, kita gantikan set tu dengan nilai 4 ditambah dengan tag yang kita nak cari tadi bersamaan dengan 12. So tag bersamaan dengan 12 ditolak dengan 4 dan tag bersamaan dengan 8. Itu bilangan bit yang diperlukan untuk medan tag adalah 8 bit. Step yang ketiga pula, kita perlu mencari bilangan bit untuk medan word. Setiap blok mengandungi 128 patah perkataan. Kita dah nyatakan dalam soalan tadi. 128 perkataan bilangan bit yang diperlukan adalah 7. Sebab apa? Sebab 2 dikuasakan dengan 7 bersamaan dengan 128. Oleh itu, bilangan bit yang diperlukan untuk medan word adalah 7 bit. Step yang keempat, ia boleh disimpulkan bahawa format alamat memori utama adalah tag field 8 bit, set field 4 bit dan word field 7 bit. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, bagi soalan 2B, cache set bersekutu mempunyai ukuran blok 4 kata 16 bit dan ukuran set 2. Cache dapat menampung sejumlah 4096 perkataan. Saiz memori utama yang dapat disimpan dalam cache adalah 64K 32 bit. Reka struktur cache dan tunjukkan bagaimana alamat pemproses ditafsirkan. Okey, di sini terdapat 4 maklumat yang diberikan, iaitu main memory ialah 64, cache 32 bits, block size 4 bit, set size 2 block atau 2 line. Okey, yang seterusnya ialah kaedah pengiraan. Okey, yang pertama address length, yang kedua number of addressable units, nombor 3 block size atau line size, 4 number of blocks in main memory, nombor 5 number of line in set, nombor 6 number of set, nombor 7 number of lines in cache, nombor 8 size of cache, nombor 9 size of tag. Okey, ini adalah mapping. Di sini terdapat memory address, tag, set dan word. Nombor ni kita dapat daripada kiraan tadi. Okey, tag ialah 2, set 4 dan word 4. Okey, kita tengok kepada main memory. Di sini terdapat 16 kotak yang bermula daripada 0 kepada 15. Seterusnya kita tengok kepada cache. Kita ada 8 kotak yang bermula daripada 0 hingga 7. Seterusnya, bagi mendapatkan bilangan set, kita perlu bahagi kepada 2. Contohnya set ni 0, 1, 2, 3. Okey.
So maknanya set yang kita dapat adalah 4. Okay. Lepas kita comparekan ni. Lepas tu kita dapatlah result bagi main memory. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga video explanation ini dapat difahami dengan baik dan jelas. Sekian, terima kasih.